dan TVET kerjasama dengan sektor awam dan swasta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Lebih 40 ajaran sesat dikenal pasti aktif di Selangor disebarkan secara fizikal dan dalam talian. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan terhadap kumpulan atau individu yang cuba memesongkan agama Islam. Kita di Selangor memang berusaha sedaya upaya supaya ajaran-ajaran sesat ini dapat kita pantau dengan teliti, dan dalam masa yang sama kita cuba menukar pahaman mereka lah. Ajaran sesat ni kita ada satu baitul di Ulu Selangor, ya, Baitul Iman, ya. Kalau mereka ini dapat kita pulihkan di tempat tertentu dengan kita panggil alim ulama, menerangkan pengertian Quran, pengertian hadis yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan mereka yang tersesat ini akan pulang ke pangkal jalan. Kita ada baitul khas untuk tujuan itu. Beliau menyatakan selepas majlis penghargaan rakan strategik dan rakan media serta pelancaran kempen Bulan Kesedaran Tunai Fidyah MAIS 2024 di Shah Alam, antara ajaran sesat yang dikesan ialah Asma Al-Husna, Millah Abraham, Perjalanan Mimpi yang Terakhir atau Sittah An-Nur dan Rasul Melayu. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyasarkan 16 kawasan berisiko tinggi KBT penagih dadah ditukar kepada kawasan berisiko rendah KBR tahun ini. Ketua Pengarahnya Sutekno Ahmad Belon berkata sasaran itu berdasarkan kejayaan penukaran status 99% KBT kepada KBR tahun lalu. Usaha sedang dilakukan untuk pastikan 155 kawasan yang dikenal pasti sebagai KBT bertukar kepada KBR menjelang 2025. Kita sasarkan menjelang tahun 2025, negara perlu tidak boleh lebih daripada 400 kes bagi setiap 100,000 penduduk. So masih lagi banyak benda yang kita nak buat. Daripada 37 tu kita nak turunkan kepada bawah 400 daripada 437. Dan salah satu pada usaha dia adalah untuk mengesan kawasan-kawasan berisiko tinggi untuk kita turunkan menjadi kawasan berisiko rendah. Beliau berkata demikian selepas program Walkabout Perdana sempena peringatan Hari Antidadah 2024 di Pantai Puteri mengulas lanjut 14,890 daripada 19,820 penagih yang menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK telah pulih sepanjang tahun lalu. Jangan jadikan isu kejatuhan nilai ringgit sebagai senjata politik hingga tidak bersandar kepada fakta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sentiasa mencari jalan untuk mengatasi perkara itu, termasuk memperkenalkan kerangka Malaysia Madani yang bertujuan memperkasa ekonomi negara. Hasilnya, tahun lepas negara mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah dengan penurunan kadar inflasi dan pengangguran selain mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun berdepan kelembapan ekonomi dunia. Kita bimbang kalau bila ringgit jatuh, kemudian inflasi naik, pertumbuhan terbantul, pelaburan tak datang. Itu kita bimbang. Tapi sekarang ini semua angka dan data ekonomi menunjukkan kita di landasan yang betul. Sebab itu kita sementara dengar dan cari jalan untuk perbaiki. Janganlah jadikan ini sebagai satu sepak terjang politik sehingga tidak bersandarkan kepada fakta. Perdana Menteri merasmikan Restu Global Quranic Arts Festival 2024 di Kompleks Nasrul Quran Putrajaya.
Pada majlis sama, Perdana Menteri menyeru supaya budaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran terus diperluas bagi melahirkan generasi Al-Quran. Generasi Quran itu generasi dia baca, dia faham dan dia amalkan. Kalau tidak, kita ada apa dikatakan kesenjangan atau perbezaan. Kita bicarakan tentang indah, keadilan, tapi kita tolak ansur dengan penyelewengan, kezaliman, rasuah yang mendekat. Mempertingkat amal ibadat, memperkukuh elemen kerohanian dengan zikir dan doa. Itu pesanan Perdana Menteri kepada seluruh umat Islam pada malam Nisfu Sya'ban malam ini. Malam Nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh berkat dan dimakbulkan doa. Nisfu Sya'ban juga menandakan bulan mulia Ramadan semakin dekat. Perdana Menteri menyarankan seluruh umat Islam bermunajat sepenuh hati mendoakan rakyat Palestin dengan harapan agar diangkat martabat dan maruah mereka yang kini terus diserang tanpa belas kasihan. Di Masjid Zahir Al-Usta, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berangkat ke majlis bacaan Yasin dan doa sempena Nisfu Sya'ban peringkat negeri Kedah. Keberangkatan baginda disambut Esko Kerajaan Negeri Muhammad Azam Abdul Samad mewakili Menteri Besar Kedah, Mufti Negeri Kedah Datuk Syekh Fadil Awang dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, merangkap Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Kedah MAIK Datuk Dr. Abdul Ghani Zulkifli Zainuddin. Majlis dimulai dengan solat maghrib yang diimamkan Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad dan disusuli dengan bacaan Yasin serta doa. Pemerkasaan program latihan teknikal dan vocational TVET secara menyeluruh akan meminimumkan kebergantungan Malaysia terhadap kepakaran tenaga mahir dari luar negara. Antara pendekatan diambil memperluas bidang pengajian TVET ke peringkat tertinggi melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Kita tidak boleh lagi bergantung. Kita melihat contoh macam mana di Jepun, ya. Mereka telah membuat perancangan yang begitu teliti sekali dalam bidang-bidang yang akan ada di masa kini dan di masa akan datang. Sebagai contoh, dalam bidang AI yang ada pada hari ini yang memerlukan persiapan yang rapi daripada negara, dan begitu juga dalam bidang elektronik seperti yang telah diumumkan oleh Menteri MIT baru ini, yang kita kekurangan begitu banyak sekali. Kita hanya mampu mengeluarkan 5,000 engineer yang ada di dalam bidang E&E, tapi yang diperlukan sehingga 53,000. Dr. Zamri temui pada sidang media program Kembali ke Sekolah 2024 di Dewan Merdeka Majlis Perbandaran Banjung. Pada program tersebut, beliau menyampaikan sumbangan bernilai RM150,000 kepada 1,000 pelajar daripada keluarga B40. Lebih 200,000 rakyat menerima manfaat penjimatan kos sara hidup melalui 131 siri jualan madani koperasi seluruh negara. Selain turut beri faedah terhadap perkembangan perniagaan kepada lebih 220 koperasi dan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Banadik berkata, kementerian telah sedia RM4.1 juta untuk pelaksanaan insentif tersebut. Dan dalam mesyuarat nakul semalam yang dihadiri oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu kementerian-kementerian ini terus melaksanakan program jualan madani, program jualan rahmah. Dan bagi Kementerian Usahawan dan Koperasi, kita akan teruskan dengan siri jelajah jualan koperasi madani ini. Insentif tersebut membolehkan rakyat menikmati barangan keperluan asas harian pada harga diskaun sehingga 20% lebih rendah bila menghadiri majlis perasmian Karnival Usahawan dan Jualan Mega Madani Kuskop di Simpang 4 yang disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail.
Pencapaian Malaysia menerajui pelaksanaan rangkaian 5G negara akan dikongsi Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dalam ucap tamanya ketika Mobile World Congress Barcelona MWC 2024 di Spanyol. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan turut akan berkongsi mengenai cabaran pelaksanaan rangkaian 5G negara yang pelaksanaannya sudah mencapai 80.2% setakat 31 Disember lalu. MWC merupakan peluang yang cukup baik untuk kita tunjuk bagaimana dengan pentadbiran Kerajaan Madani hari ini yang memberi fokus kepada memudah cara terutama proses perniagaan, kelulusan bagi permit dan sebagainya menjadi satu keutamaan kerana kita ingin lihat pelaburan meningkat dan bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat strategik lokasinya bukan hanya untuk pusat pemprosesan data ataupun data center tapi juga sebagai hub operasi bagi banyak syarikat. Selain mewujudkan Pavilion Malaysia yang disertai penyedia syarikat telekomunikasi negara, beberapa perbincangan akan diadakan dengan pemain industri telekomunikasi antarabangsa termasuk Badan Antarabangsa Group Special Mobile Association GSMA yang menganjurkan kongres tersebut. Pimpinan tahunan terbesar industri telekomunikasi ini disertai lebih 100,000 pemain industri berlangsung mulai 26 Februari hingga 2 Mac. Selain syarikat telekomunikasi, Pavilion Malaysia juga akan mempamerkan gerai pameran daripada agensi kerajaan seperti MDEC dan Cyber Security. Ada satu pavilion reruai yang juga akan menyaksikan semua 5 syarikat telco terbesar bekerjasama dan berada dalam reruai yang sama. Kita juga akan saksikan beberapa tanda tangan MOU di antara beberapa syarikat dan juga agensi ataupun pertubuhan seperti GSMA, Huawei dan beberapa yang lain. Dan ini sudah pasti akan mencerminkan hubungan strategik yang ingin dijalin untuk memastikan ada kelestarian dan kemampanan dalam ekosistem telekomunikasi di Malaysia. Kolaborasi agensi dan pelbagai jabatan mencerminkan hasrat Malaysia untuk menjadi antara negara yang pantas melaksanakan transformasi digital seperti diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, cadangan agar Tribunal Penjawat Awam diwujudkan semula perlu dibincangkan dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Ketua Setiausaha Negara. Kita tahu dan kita sedar dalam mana-mana organisasi sudah pasti akan prestasi pekerjaan dan perkhidmatan itu memang menjadi satu perkara yang penting. Dan cuma dalam isu mewujudkan semula tribunal, saya rasa ini satu perkara yang mungkin perlu dibincangkan dengan Datuk Seri KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan juga Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Fahmi mengulas cadangan Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Selari usaha peluaskan pembelajaran kemahiran teknikal dan vokasional TVET, Kementerian Sumber Manusia bekerjasama dengan sektor awam dan swasta dalam memperkasakan bidang TVET khususnya kemahiran otomotif. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata kerjasama yang dijalankan mampu membawa pembelajaran secara langsung kepada pelajar yang mengikuti kursus otomotif. Ini saya merasa amat gembira kerana kita telah menaik taraf pembelajaran otomotif di ILP Pride ini bukan saja dalam sistem konvensional tradisional iaitu ICE, internal combustion engine, tetapi juga sistem baru iaitu sistem BEV. Dulu memang dah ada sistem BEV tapi mereka menggunakan kaedah simulasi. Jadi sekarang dengan adanya sebuah kereta EV yang telah disumbangkan, maka para pelajar kita akan dapat pengalaman secara langsung.
Beliau berkata demikian ketika majlis penyerahan kereta elektrik dan kelengkapan EV di ILP Perai. Penyusutan nilai mata wang ringgit hanya beri impak minimum terhadap pembelian stok ubat-ubatan dari luar negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia berikutan kerajaan sentiasa membuat pembelian stok ubatan lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan. KKM juga bertindak selektif dalam mengimport ubatan dari luar negara dengan keutamaan diberi kepada produk tempatan. Untuk menyaksikan imej perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita lock in awal. Jadi oleh kerana itu walaupun hari ini mungkin dalam sehari dua ni kita mata wang kita menjunam atau sedikit mengurang, tetapi kita sebenarnya berbayar dengan bayaran harga lebih awal yang kita telah lock in dulu. Ini cara kita untuk kita elakkan daripada terkena akibat apa yang dikatakan sebagai fluctuation. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek pembinaan klinik pergigian di Hospital Tanjung Karang. Membanteras rasuah dan memperjuang integriti dalam semua aspek kehidupan perlu didedahkan kepada mahasiswa di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata, integriti dan pencegahan rasuah adalah nilai-nilai yang amat penting dalam membentuk masyarakat beretika. Konsep Malaysia Madani yang diketengahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi teras utama dalam memastikan integriti dan perjuangan anti rasuah akan diperhebatkan untuk memulihkan imej Malaysia di mata dunia. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi keprihatinan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membenteras gejala rasuah ini sehingga ke akar umbi. Bukan senang. Saya sebagai anggota pentadbiran di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukannya mudah sebenarnya. Cara berfikirnya bagaimana kita supaya misi yang dibawa ini kita boleh translate ke bawah ke akar umbi. Bukan mudah. Tetapi kita tidak punya pilihan lain untuk kita maju ke depan. Kita kena pastikan bahawa gejala rasuah ini kita kena benteras. Beliau menyatakan pada majlis perasmian penutupan program pertandingan video integriti anjuran pemerhati rasuah Malaysia MCW bersama Institut Integriti Malaysia di Putrajaya. Program Jualan Rahmah Back to School peringkat negeri 9 tahun 2024 mendapat respon positif masyarakat. Ia berikutan persiapan bagi sesi persekolahan perlu dilakukan serentak dengan persiapan Hari Raya Aidilfitri sekaligus membolehkan ibu bapa merancang kewangan dengan lebih efisien. Inisiatif ini memang patut dilakukanlah memandangkan dekat raya, jadi keluarga pun nak beli barangan sekolah sekali dengan keperluan tuan raya. Jadi memang patutlah kerajaan ataupun syarikat-syarikat shopping melakukan inilah jualan rahmah. Jualan rahmah ni okeylah. Saya selalu juga follow jualan rahmah ni. Macam yang KPDN buat. Lepas tu dia buat pula yang ni kan. Jadi kita orang kalau untuk yang potongan tu okeylah. Dapatlah jimat sikit kan. Macam saya anak 3. Lepas tu dapat potongan walaupun tak turun banyak. Tapi kalau macam 3 orang terasa jugalah. Dia punya potongan dia tu kan. Banyaklah juga dapat save kan. Macam saya 4 orang anak. Semua tahun ni semua bersekolah, jadi dapat membantu kurangkan beban sikitlah dalam membeli perkekasan sekolah diorang. Harga okeylah, mampu milik lah untuk yang macam anak ramai ni okeylah kan. Dapat membantulah mengurangkan beban sikit. KPDN sebelum ini melancarkan Jualan Rahmah Back to School peringkat negeri 9 tahun 2024 di Bahau. Ia dilaksana secara serentak di seluruh negeri 9 pada 23 hingga 26 Februari 2024 melibatkan 43 lokasi premis di seluruh parlimen di negeri 9.
Inovasi terkini dan perkongsian amalan mampan dalam industri pertanian bakal dipamerkan pada Expo Pakar Pertanian yang berlangsung 1 hingga 3 Mac ini di MAIP Serdang. Edisi kedua itu bakal disertai lebih 200 peserta dari pelbagai negara termasuk Vietnam, China, Australia dan Amerika Syarikat. Sepanjang penganjuran, 70 sesi seminar bakal diadakan merangkumi pelbagai topik seperti teknologi pertanian, pelancongan agro, ekonomi kitaran dan pengurusan rantaian bekalan. Turut diketengahkan program klinik ladang yang menyediakan konsultasi pertanian percuma kepada para pengunjung, manakala program Farm to Store ditambah baik sebagai platform pasaran dalam talian untuk petani dan pengusaha tanaman. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu dijadual merasmikan acara tersebut yang berlangsung di MAIP Serdang. Masuk adalah percuma. Intervensi awal mengenai ilmu pengurusan kewangan dapat menghindari golongan belia daripada belenggu kewangan pada masa hadapan. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Insurans Hayat Malaysia, Liam McOdell berkata, wujud kesedaran mengenai pentingnya pengurusan kewangan berhemah mengambil contoh kesulitan dihadapi semasa tempoh pandemik. Usaha pendigitalan juga telah memudahkan akses pengguna kepada produk pelindungan pada kos selari kemampuan dan keperluan individu. There is some misconception about the expensive part of it, right? There are protection plans that can be purchased for as little as RM1 a day, but there is that perception to try to overcome, and I think that it's a matter of priorities that individuals have. It's a matter of the amount of disposable income that they have, but I think the awareness has picked up. Because of COVID, the awareness of insurance has actually picked up significantly. Beliau temui selepas penutupan program Jelajah Bijak Wang anjuran bersama Liam dan AKPK di UPM Sedang. 50 pasukan terpilih ke peringkat akhir Jelajah Bijak Wang. Program bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai ilmu celik kewangan dalam kalangan belia. Langkawi FM tidak ketinggalan menganjurkan sambutan Hari Radio Sedunia yang bertemakan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik dengan pelbagai aktiviti bersama pengunjung dan peminat Langkawi FM di dataran Cenang. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Langkawi FM, Murad Muhammad Syafiee, penyiaran radio kini perlulah selari dengan keperluan semasa termasuklah kaedah penyampaiannya, kreativiti, kandungan serta platform yang boleh menarik minat pendengar. Peranan radio sekarang lebih meluas di mana masyarakat boleh ikuti radio secara visual melalui media sosial stesen radio. Perkembangan pesat media sosial, di situ kita akan lihat pelbagai info, kita akan dapat bermacam-macam lagi lah dengan dunia tanpa sepadan. Mengetengahkan konsep hiburan dan mendidik, program selama 2 jam di dataran Cenang ini berjaya mendekatkan radio Malaysia Langkawi FM dengan masyarakat. Insentif bantu asnaf untuk berkahwin 3 hingga maksimum RM10,000 akan disumbangkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi membantu pasangan yang ingin berkahwin pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Manaim Mokhtar berkata, selain meringankan beban, insentif tersebut sebagai langkah untuk mengurangkan pelbagai masalah sosial. Ia selaras dengan pelan transformasi Al-Falah yang menekankan aspek pembentukan keluarga sakinah dan mawaddah. Ini adalah insentif yang mawib jawi kita berikan. Dan kita harapkan golongan asnaf khususnya di kalangan belia-belia yang ada hasrat untuk berkahwin ambil peluang sebab perkahwinan ini dibina diasaskan untuk mengelakkan masalah-masalah sosial yang ada di wilayah-wilayah persekutuan. Jadi kalau mereka ni dah memang ada hasrat untuk membina rumah tangga,
dah ada komitmen, tanggungjawab, ambil peluang insentif ni untuk bernikah. Datuk Dr. Muan Naim merasmikan Majlis Akad Nikah Rahmah 2024 berkonsepkan Royal Floral Moroccan melibatkan 10 pasangan terpilih bersempena sambutan 50 tahun Jubli Emas Jawi di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuah lagu Woman Worth telah membawa gadis dari Bumi Kenyalang, Roxy Egzi, muncul juara bintang RTM 2024 menewaskan 5 peserta lain dalam program yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Sri Angkasa Kota Media malam ini. Kejayaan itu menyaksikan beliau membawa pulang wang tunai RM78,000 dan sebuah kereta Proton Iris. Manakala peserta termuda Dania dinobatkan naib juara BRTM 2024 sekaligus membawa pulang RM35,000 beserta hadiah iringan. Selain itu, John dipilih juri memenangi kategori bintang paling popular, seterusnya membawa pulang wang tunai RM10,000. Manakala Hadi Huff pula telah dipilih memenangi kategori anugerah juri jemputan bintang RTM yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000. Kesemua 6 peserta akhir bintang RTM 2024 telah diadili dan dinilai sepenuhnya oleh juri-juri profesional iaitu Datuk Syafina Selamat, LY Anis Zakri dan Aina Abdul. Kesemua 14 peserta bintang RTM yang telah bersama kita dalam musim ini. Sedikit berita sukan, susulan kecederaan dialami perseorangan lelaki negara Eng Zi Yong. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengambil pendekatan tidak terlalu memberi tekanan kepada pemain tersebut dalam usaha mengejar slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Presidennya Tan Sri Manoza Zakaria berkata Zi Yong diberikan ruang untuk kembali pulih sepenuhnya sebelum kembali beraksi. Sebagaimana kita sedia maklum, kita punya player Eng Zi Yong mengalami kecederaan yang agak serius. Ia masih dalam perhatian dan rawatan ISN dan juga pemantauan dari segi daripada BAM. Tentu saja kita berharap bahawa kecederaan ini tidak akan menghalang dari segi dari segi penglibatan beliau untuk meneruskan kejohanan-kejohanan kelayakan Olimpik. Kita tidak mahu sekiranya kita memperbenarkan beliau untuk bertanding, tetapi ia akan menyebabkan kecederaan yang berkekalan. Selain itu, sebelum ini dijadual menyertai 2 kejohanan kelayakan Olimpik iaitu terbuka Perancis pada 5 hingga 10 Mac diikuti All England pada 12 hingga 17 Mac ini. Tular kononnya kos sara hidup melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah. Dakwaan dibuat bekas Menteri Kabinet yang juga mantan pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi. Dakwanya, harga barangan di pasaran meningkat. Ia diburukkan lagi dengan kenaikan tarif elektrik dan cukai. Semakan pasukan Biar Betul mendapati realiti tidak seburuk yang didakwa. Menurut Menteri Ekonomi, kadar inflasi semasa turun ke kadar terendah. Tumpuan turut diberi kepada usaha menstabilkan harga barang. Hasilnya, tiada kenaikan mendadak berlaku. Malah, beberapa barang keperluan seperti minyak masak yang sebelum ini menjangkau sehingga RM40 sebotol turun mendadak. Turut dapat distabilkan harga ayam meski tiada harga siling ditetapkan. Selain itu, beberapa lagi inisiatif dilaksana bagi mengurangkan kos sara hidup. Ini termasuk pelaksanaan dasar gaji progresif, permodenan sektor pertanian dan membaiki rantaian bekalan makanan. Segala inisiatif dilaksana berjalan seperti dirancang biarpun tanpa pasukan khas tangani inflasi. Henti sebar maklumat tidak betul, elak cetus kegusaran awam. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat disyaki palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Berita tengah malam berakhir di sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.